Halo, nama saya Brian dari kumpulan 21 dan kami akan berbincang tentang bab 4 iaitu psikologi dan sosiologi. Soalan yang kita dapat iaitu cari satu isu berkaitan krisis dalaman manusia ataupun krisis luaran manusia dan berikan pandangan anda dari perspektif psikologi dan insan. Dan untuk pengenalan kita, krisis manusia ialah keadaan yang tidak stabil atau tidak tenteram yang berlaku secara tiba-tiba dan akibatnya memberi keadaan yang buruk, genting dan ketegangan. Terdapat dua contoh krisis manusia iaitu krisis dalaman manusia dan krisis luaran manusia. Untuk krisis dalaman manusia terdapat bunuh diri, kemurungan dan kebimbangan, dan untuk krisis luaran manusia terdapat agresif, masalah disiplin dan masalah hutang. Manakala untuk kumpulan kami akan berbincang lebih daripada krisis dalaman manusia iaitu bunuh diri. Terima kasih kepada Brian, saya Peng Hao. Sekarang saya mahu mengenalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kes bunuh diri. Bunuh diri adalah fenomena yang kompleks dan ada berbagai rupa. Bunuh diri selalu dihasilkan daripada gabungan faktor. Hal ini kerana pengalaman setiap individu adalah unik. Selain itu, perkara yang mungkin menyumbang kepada pemikiran atau tingkah laku bunuh diri adalah berbeza-beza secara meluas. Terdapat beberapa faktor besar yang dapat menyebabkan peningkatan risiko bunuh diri. Faktor ke-1 ialah penyakit mental. Penyakit seperti kemurungan, gangguan bipolar, skizofrenia dan gangguan kebimbangan dapat meningkatkan risiko bunuh diri dengan ketara. Walaupun terdapat banyak pilihan rawatan untuk penghidap penyakit mental, tapi mereka semua jauh dari sempurna. Selain itu, kebanyakan orang akhirnya dapat mencuba berbagai ubat psikiatri atau terapi bercakap. Hal ini akan menyebabkan orang itu berakhir dalam keadaan penderitaan mental yang berterusan dan putus asa. Faktor kedua ialah pengalaman traumatik. Sebarang jenis pengalaman traumatik boleh menyebabkan seseorang berasa tidak berdaya, bersalah atau malu. Bangsa yang pernah mengalami penderitaan fizikal, penderitaan seksual dan trauma dalam peperangan berkemungkinan besar akan mengalami gangguan tekanan selepas trauma. Gangguan ini dan perasaan yang dikaitkan dengan pengalaman traumatik dapat membawa seseorang untuk membunuh diri. Faktor ketiga ialah kes bully. Kes bully boleh memberi kesan yang mendalam terhadap fikiran dan perasaan seseorang. Kebanyakan orang yang dibuli berasa tertekan, tidak bernilai dan berputus asa untuk mengubah keadaan mereka. Malangnya, dalam kebanyakan kes bully tidak dapat disedari sepenuhnya sehingga mangsa tidak dapat menahannya lagi dan melihat bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri daripada kesakitan yang mereka sedang alami. Faktor keempat ialah masalah perhubungan. Sebagai manusia, keperluan seseorang untuk menjadi milik manusia adalah sangat kuat. Sehingga sesetengah orang sanggup menyertai kumpulan atau mengaitkan diri mereka hanya untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain dan selalunya dapat mengelakkan perasaan terasing dan kesepian. Jika sesuatu orang berada dalam keadaan kesendirian atau dikecualikan oleh lain, hal ini dapat mencetuskan perasaan kemurungan, kebimbangan, rasa bersalah dan panik yang teruk. Kemudian, menyebabkan seseorang menghadapi banyak kesakitan emosi. Inilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko bunuh diri. Seterusnya, marilah kita memahami kesan-kesan yang dapat dibawa oleh kes bunuh diri. Selamat sejahtera cikgu, nama saya Shang Hao dan saya ingin membincangkan kesan-kesan yang dibawa oleh kes bunuh diri. Pertama sekali, kesan emosi. Keluarga dan kawan-kawan mangsa akan berasa sedih dan kemarahan. Selain itu, kes bunuh diri juga akan mengakibatkan kesan emosi yang
jangka masa yang panjang kepada keluarga mangsa atau sesiapa yang terdekat dengan mangsa. Contohnya cikgu ke kawan-kawannya. Hal ini kerana mereka akan berasa seseorang tiba-tiba hilang daripada mereka. Selain itu, kes bunuh diri akan membawa kesan ekonomi terhadap keluarganya. Hal ini kerana pemangsa itu mungkin mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keluarganya dan bertanggungjawab untuk menyara keluarga. Hal ini akan menambah beban ekonomi kepada keluarganya dan masyarakat seperti kos perubatan, rezeki dan sebagainya. Akhir sekali, kes bunuh diri juga akan membawa kesan psikologi. Rakan-rakan pembunuh diri akan sentiasa bersedih kerana mereka akan berasa seperti melakukan sesuatu yang salah kepada orang yang membunuh diri. Selain itu, hal ini juga akan membawa impak kepada rakan-rakan. Mereka akan merasakan seseorang itu hilang secara tiba-tiba, lalu menyebabkan mereka mengalami isu kesihatan mental seperti depresi, tekanan emosi, keletihan atau diorang tak dapat tidur. Hal ini juga akan menjatuhkan maruah keluarganya. Hal ini kerana ibu bapa pembunuh diri akan dituduh tidak menjaga emosi anak-anak mereka dan akan diserang secara lisan oleh orang lain. Okey, sekarang saya akan berbincang tentang berita kini. Okey, mari kita mula. So, kes ini ialah dalam kes ini mangsa dalam kes ini sudah tiada muka menghadapi keluarga dia kerana dia sudah gagal peperiksaan dia 3 kali. Lepas tu akhirnya dia memilih mengambil nyawa diri. Kes ini berbincang tentang kesan COVID-19 terhadap rakyat-rakyat Malaysia dan boleh terdapat di sini rakyat Malaysia dan mangsa dalam kes ini menghadapi ada 3 faktor terbesar yang mereka menghadapi, iaitu tekanan kewangan, tekanan emosi diri sendiri ataupun hubungan kekeluargaan antara kekeluargaan tidak baik. Akhirnya kes ini berbincang tentang sesuatu gadis. Dia menghadapi bully cyber dan dia akhirnya memilih mengambilkan nyawa diri kerana terdapat banyak komen buruk dan perbuatan mengejek di aplikasi TikTok. Dia sudah menghadapi banyak tekanan dari media sosial dan ini akan develop banyak anxiety. Akhirnya gadis dalam kes ini memilihkan option bunuh diri. Antara tiga kes ini mereka boleh terdapat mereka menghadapi banyak tekanan, bukan saja dari diri sendiri, juga pun menghadapi tekanan dari ekonomi negara ke atau tekanan daripada kawan-kawan, media sosial dan keluarga. Okey, sekarang saya akan membentangkan isu video. Marilah kita nikmati video yang kita hasilkan bersama. Kenapa kamu langkah saya? Itu kan langkahnya.
Scene pertama, Daryl dan Sylvester bersembang sambil menurun tangga tanpa disengajakan. Ethan melanggar Daryl dan tidak meminta maaf kerana terlalu cemas. Akibatnya, Daryl berasa dipandang rendah dan memarahi dengan menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Scene kedua, Ethan duduk seorang diri sementara Daryl dan Sylvester memperhatikannya, lalu Daryl menampar kepala Ethan. Scene ketiga, Daryl dan Sylvester mengganggu Ethan dengan menemparkan kertas kepadanya, menendangnya dan menolaknya. Scene keempat, Ethan merasa sangat tekanan dan tidak tahu boleh mendapatkan bantuan daripada siapa. Scene kelima, Ethan mengambil keputusan untuk melahirkan hidupnya kerana dia merasa sangat tidak berdaya dan tekanan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pandangan anda. Pada pendapat saya, kerajaan perlu mengubahkan dasar-dasar anti-bully yang memberi panduan dan peraturan kepada institusi pendidikan dan masyarakat dalam menghadapi isu buli. Selain itu, sekolah mesti sering mengadakan program-program pendidikan kesedaran tentang buli untuk murid, guru dan kaki tangan pentadbiran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif buli dan cara untuk mencegahnya. Saya akan meneruskan pembentangan untuk bahagian kesimpulan. Untuk bahagian kesimpulan, tidak dapat dinafikan bahawa setiap individu pernah melalui saat yang sukar dalam hidup. Jelaslah bahawa pengawalan mental memainkan peranan penting dalam diri seorang individu supaya masalah seperti tekanan, kemarahan, kemurungan dan kejadian bunuh diri dapat dielakkan. Jadi, cadangan saya adalah untuk ahli keluarga memberikan sokongan moral. Hal ini supaya individu merasakan bahawa dirinya tidak keseorangan. Ahli keluarga bolehlah menghulurkan bantuan dengan memberi nasihat dan cadangan kepada seseorang itu, dan inilah yang dapat membantu individu bangun semula selepas mengalami masa yang sukar. Hal ini kerana ahli keluarga sering dijadikan panduan dalam hidup apabila kita menghadapi masalah. Untuk cadangan kedua pula, kerajaan harus memperkenalkan indeks bagi menilai kesejahteraan psikologi terutama dalam kalangan pekerja. Selain daripada itu, pihak kerajaan haruslah menubuhkan institut kesihatan mental. Hal ini supaya sesiapa yang menghadapi masalah dapat berjumpa dengan pakar untuk meneliti kesihatan mental diri. Pakar atau kaunselor yang berpengalaman dapat memberikan bantuan dengan segera berasaskan pengetahuan mereka untuk membantu seseorang itu dengan lebih baik dengan mengurangkan tekanan dan kemurungan. Tegasnya, masyarakat harus sedar dan peka terhadap aspek kesihatan mental diri, keluarga dan orang sekeliling agar kita semua dapat hidup dengan harmoni dan tenteram. Setiap daripada kita perlu sentiasa memberikan bantuan kepada sesiapa yang dalam kesusahan dan jelaslah bahawa tumpuan harus diberikan kepada isu ini dan ditangani secara bekerjasama. Masyarakat harus membuang persepsi negatif terhadap masalah kesihatan mental supaya kejadian yang tidak diingini seperti kejadian membunuh diri dapat dielakkan.
Itu sahaja untuk bahagian kesimpulan. Inilah lampiran yang kumpulan kami berhasilkan. Dan inilah rujukan kumpulan kami.